wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis Cik Fahmi yang beri saya peluang. Malam ini saya dimomokkan dengan berbagai idea yang sebelum ini tidak pernah saya dengar. Cik Sandy dengan objektivitinya, betul Cik Sandy? Dan saudara Asnidan, Roy Ijaz dengan teori kebenarannya yang tidak dinyatakan secara spesifik. Dan Cik Rao dengan nilai, satu bentuk nilai yang dibawakan yang mana mencetuskan idea walaupun beliau daripada agama yang berbeza tapi memberi pandangan dari satu pihak dari perspektif yang lain. So di sini kita nampak pelbagai idea yang diutarakan pada malam ini. Saya sendiri masih mendalami dalam mencari kebenaran ini. Walaupun kita sudah beragama Islam contohnya, dan sebagai masyarakat majmuk, kita lebih cenderung untuk menilai sesuatu perkara berdasarkan kacamata kita sendiri. Sebagai contoh, saya pakai kacamata jernih ni kan. Saya pakai, saya akan melihat dari segi kacamata yang jernih. Tapi kalau saya pakai kacamata berwarna biru, saya akan nampak pandangan di depan warna biru. Kalau merah, nampak kemerah-merahan. Sebab itu, pandangan itu berbeza. Saya mempunyai pandangan yang berbeza. Cik Sandy mungkin latar belakang, mungkin beragama Kristian berbeza. Cik Rao daripada mungkin agama Hindu, Cik Rao berbeza. Jadi, nilai yang kita letakkan dalam kita menentukan sesuatu perkara itu berbeza. Sebab itu kita menjadi mungkin sedikit prejudis dalam perkara-perkara tertentu. Jadi bila kita mencari kebenaran tu masih tak jumpa. Ada yang tadi daripada hujung kebenaran pangkal ni kebohongan cari duduk tengah-tengah pun tak jumpa lagi Cik Rijaz sampai sekarang. Saya sebenarnya tertarik nak dengar apa teori dia tu, tapi dia tak dinyatakan secara kan. Pada malam ini sekadar berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan apa yang saya jelaskan tadi. Walaupun kita dah lama kebanyakan masyarakat Melayu Malaysia ni kebanyakannya dilahirkan dalam agama Islam daripada kecil. Dan kadang-kadang kita ambil mudah tentang agama yang kita anuti ni. Kadang-kadang kita rasa apa-apa kita cuma meletakkan aku Islam, so jadi tak perlu lagi membuat kajian, membuat penilaian tentang pandangan perspektif yang berbeza. Tapi bagi saya suka untuk menilai. Walaupun kita lah beragama Islam, kita mengambil juga pandangan. Saya melihat dari segi perspektif, ada masyarakat beragama Kristian, ada masyarakat yang beragama lain contoh dan sebagainya. Apa pandangan dia? Bagaimana hujahnya dalam menentukan sesuatu keadaan itu? Jadi apabila kita dapat melihat dalam pelbagai sudut, kita dapat ada satu penilaian yang dari perspektif yang berbeza. Jadi contohnya, bila kita menilai agama sesuatu agama, contohnya jika kita kata hari ini kita kata agama Islam itu adalah agama yang baik, agama yang cukup tinggi. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam pada kepercayaan kita sebagai orang Islam. Tapi bagaimana pula diterjemahkan dalam bentuk nilai? Kadang-kadang mungkin masyarakat bukan Islam, dia melihat kita kata Islam itu agama yang tinggi, tapi masyarakatnya mungkin melakukan seperti Cik Rao bagi statistik tadi, kebanyakan 95% adalah daripada yang di pusat pemilihan beragama Islam. Jadi di mana titik pertemuan itu? Satu nilai mengatakan agama Islam adalah agama yang paling baik, tetapi satu lagi sudut kita tengok penganut-penganutnya itu ramai yang terlibat dengan dadah contohnya. Tetapi harus kita ingat, dalam membuat penilaian ini antara perkara yang penting ialah apakah yang disebutkan secara jelas dalam agama itu dan bagaimanakah penerimaan dan pelaksanaan oleh penganutnya. Itu adalah antara benda yang berbeza. Saya melihat dari segi perspektif saya, walaupun kita kebanyakan orang Islam, mungkin kita tengok kadar rasuah contohnya. Kalau kita nilai, kebanyakannya yang tingginya itu di kalangan negara-negara yang majoritinya beragama Islam. Kita tengok di negara-negara barat contohnya, di Singapura yang paling dekat dengan kita, di di Finland. Antara yang paling tinggi dari segi paling nombor satu dari segi tahap integriti.
dan tabi urusnya. Mengapa negara-negara yang dikatakan bukan Islam ini lebih tinggi? Kerana jika kita tengok nilai yang dibawa itu sebenarnya telah terdapat di dalam agama Islam. Kalau kita ambil agama Islam sebagai contoh. Tetapi bagaimana pula di negara Islam ni banyak kes rasuah contohnya. Kerana apa? Kerana penganutnya, kebanyakan orangnya tidak mengamalkan apa yang diajarkan. Jadi dalam membuat penilaian objektiviti nanti, seperti Cik Rohijah sebut itu tadi, perkara ini perlu diambil kira. Kadang-kadang perkara itu memang dinyatakan secara jelas, tetapi disebabkan penganutnya ini tidak membawa ajaran itu secara baik, menjadikan satu persepsi bahawa kebenaran ini telah terselindung di penganut-penganut, amalan-amalan dilakukan oleh penganutnya. Jadi bila dalam mencari kebenaran itu harus kita lihat secara objektif, seperti yang Cik Sandy itu. Jadi hujah-hujahnya bagaimana dan sebagainya. Saya suka membuat research ataupun kajian sendiri. Contohnya dari segi perbandingan agama, ini dari segi ilmiah. Terpulang pada penerimaan masing-masing, Kristian dan juga agama Islam. Dalam hujah-hujah, saya suka membuka YouTube dan sebagainya. Saya suka melihat bagaimana Dr. Zakir Naik berhujah. Beliau adalah orang yang hafiz Al-Quran dan pada masa sama hafiz juga Bible. Dia boleh petik satu ayat perbandingan apa dalam Al-Quran, apa yang dalam Bible. Sehingga kan orang yang bertanya tu, mungkin orang Kristian pun sendiri pun tak tahu apa yang dipetik dalam Bible tu. Sebab dia ni hafiz, dia boleh buat terjemahan lagi. Bukan dalam kitab Al-Quran itu saja, dalam Bible. Dan jadi perbandingan begini, jika dilihat dari dua perspektif ini lebih menjurus kepada suatu keadaan yang dari segi penilaiannya itu lebih matang dan lebih jelas. Sebab dilihat dari dua sudut. Itu contohnya. Banyak lagi contoh-contoh. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh layari YouTube dan sebagainya. Contohnya Yusuf Estate, antara paderi yang kemudiannya bertukar kepada agama Islam. Kita tidak melihat di sini, ini bukan untuk apa orang kata, untuk membawa kecenderungan kepada satu belah pihak. Tapi bila kita melihat penghujahan dibuat di situ, kita boleh buat penilaian. Dan di situlah kita boleh memikirkan sendiri sama ada satu perkara itu benar atau tidak. Bagaimanapun Tuhan dah katakan bahawa bagaimanapun kita mencari kebenaran, petunjuk itu, hidayah itu hanyalah daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kita jangan heran ini mungkin keadaan terjadi, walaupun jelas suatu perkara itu terang kebenarannya, tetapi ada setengah-setengah orang yang seperti Cik Rohijah kata dikaburi oleh emosi dan sebagainya itu, tidak nak melihat kebenaran itu. Disebabkan Tuhan pun dah kata petunjuk kebenaran. Sama-samalah kita berdoa supaya kita diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.